لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi ini membangunkan kita semula daripada mati sementara. Mudah-mudahan dengan dibangunkannya kita ni pagi ini, kita akan dapat meneruskan kewajipan kita sebagai hamba-hamba Allah. Menjadikan apa saja pekerjaan kita, apa saja perbuatan kita, apa saja tindakan kita sebagai beribadah kepada Allah SWT. Setiap saat, setiap detik, setiap ketika, setiap minit, setiap jam, kita jadikan ibadah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan itu kita akan dapat mengumpulkan sebanyak-banyak kebaikan di sisi Allah SWT. Apabila ditimbang nanti, mudah-mudahan kebaikan kita mengatasi kejahatan kita. Di mana firman Allah, "Faman ya'malkan فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ." Barang siapa berat timbangan kebaikannya, pahalanya banyak, dosanya sikit, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah Taala. Nak syurga Allah redha, nak lepas dari neraka Allah redha, nak nikmat syurga Allah redha, nak kenderaan syurga Allah redha, nak makanan syurga Allah redha. Apa saja kita hendak Allah redha. Siapa tak hendak angkat tangan? Saya nak gambar mana orang tak hendak. Sentiasa berada dalam keredaan Allah Taala. Nabi bidadari Allah redha. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa ringan timbangan kebajikannya, maka maknya adalah hawiyah. Dia bermakkan hawiyah. Tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah? Narun hamiyah. Dia ialah api yang bersangatan nyala ni. Api yang bersangatan nyala itu jadi maknya. Ya, api itulah akan melambung-lambung dia. Mak dengan anak macam itulah. Lambung-lambungnya, ditimang-timangnya, dipeluk-peluknya, dicium-ciumnya. Tapi yang mencium, yang memeluk, yang menimang, yang mendakap dia ialah api yang bersangatan nyala. Tak benda angkat tangan. Ada orang tak Allah melantak lah. Tadi aku sampai masuk neraka dengan orang
Udah masuk neraka, dibakar di api yang begitu dahsyat, baru jerit pekik. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah ya. Setiap minggu baca, malam baca dah Jumaat. Ya Rabbana absarna, wahai Tuhan kami dah tengok mana rupa neraka tu dahsyatnya. Wa sami'na, kami dah dengar jerit pekiknya. Aduh. Ayo. Tu orang mana agaknya? Ayya. Orang mana agaknya? Oh my God, I cannot stand this. Orang mana agak tu? Boleh cakap ya. Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia. Nak buat apa? Nak amal solehan, nak beramal dengan amal soleh, nak semayang, nak puasa Ramadan, nak berzakat, nak bersedekah dan sebagainya. Inna muqinun, sekarang ni kami dah yakin benar ya Allah. Yakin mesti itu tak guna lagi dah. Nak yakin sekarang. Sekarang ni sebelum kita kembali kepadanya. Udah masuk dalam kubur tak ada apa lagi dah. Itu bergantung pada apa yang telah kita lakukan dalam dunia. Baik tuan-tuan dan puan-puan, pagi ini kita sambung lagi pembicaraan kita, iaitu kalau tak salah saya pengertian dunia, betul ke? Atau lain? Pengertian dunia ya, sejarah lain, dunia lain. Muka surat 62 yang Rumi, jauhin tak? Pengertian dunia. Sudah baca ke ni? Belum maksudnya? Belum. Kehidupan sekarang adalah di dalam dunia. Kita sekarang hidup dalam dunia. Tuan-tuan dan perempuan, kita mesti terpaksa melalui ataupun berada dalam 5 alam. Yang sudah kita lalui 3. Alam yang pertama kita sudah lalui tapi dah lupa. Alam roh namanya. Alam roh atau alam arwah. Ramai arwah kalau seorang roh. Di alam ini kita sudah melihat Tuhan. Tuhan menjelmakan diri dia atau Tuhan berada di depan kita. Dan Allah tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Jadi kita dah tengok. Kita menjawab, bala syahidna. Qalu bala syahidna. Kita pun berkata, kami menyaksikan kamu ya Allah. Itu alam roh. Selepas alam roh, kita masuk dalam alam yang kedua, iaitu alam rahim namanya. Alam rahim tu alam perut mak kita. Bila ayah kita berjumpa dengan mak kita, mereka bersatu, maka jadilah benih kita ni berada dalam perut mak kita tu ya. Iaitu berapa lama? 9 bulan 10 hari, lebih kurang lah ya. Ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi biasa yang begitu. Alam yang sangat sempit, alam yang gelap. Ya, kemudian kita keluar daripada alam roh. Sekarang kita berada di alam dunia. Alam dunia ni lebih luas daripada alam roh. Ya, alam lebih luas daripada alam alam rahim. Ya, alam dunia ni lebih luas daripada alam rahim. Tapi tak seluas alam selepas yang akan kita pergi lepas ini. Iaitu lepas dunia ni habis tinggi, habis 50 atau 60 hingga 70 tahun kata Nabi. Ya. Manusia-manusia di umat aku di akhir zaman nanti, mereka hanya boleh hidup antara 60 hingga 70 tahun. Siapa yang dah 60 tu get ready bah. This is your time. Tapi yang muda jangan seronok penuh. Yang belum 60 jangan seronok penuh. Ya. Belas tahun jangan seronok penuh. Kerana mati tu kan ada rukun. Ada rukun mati. Rukun mati dah nengok saya tu. Dia lah dulu dia tua kan. Rukun mati yang pertama tua ada. Yang kedua darah tinggi ada. Yang ketiga lemah jantung ada. Yang keempat kencing manis ada. Yang kelima gout ada. Ada. Bila time kamu nak mati-matilah tu. Ya. Allah kabar Al-Quran, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum.
Katakan bahawa mati yang kamu nak lari daripada itu. Kalau boleh kita nak lari dari mati. Tapi dia tetap akan menemui kamu, ya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Nak lari daripadanya. Kamu tetap akan berjumpa dengan dia. Mulaqikum, dia datang jumpa dengan kita. Dia mati, ya. Kadang-kadang dia mati umur 40 dah mati. Umur 30 dah mati. Belasan tahun dah mati. Ada anak saya 14 tahun umurnya meninggal dunia, ya. 14 tahun yang tua tu, yang sulung sekali. 14 tahun meninggal dunia. Ya. Semua anak saya 7, meninggal seorang, tinggal 6. Adik-adik saya semua dah tak ada. Tinggal saya seorang yang terkontin. Tahu kita main berhenti terkontin. The only one left. Sepupu pun dah tak ada. Yang ada anak-anak saudara, tu ramai, ya. Anak-anak saudara ramai, sepupu tak ada. Ya. Pangkat cicit ada, pangkat cicit betul tak ada. Cicit betul cucu banyak, cucu 17. Tapi mana yang dah 60 tu, get ready, this is your time. Ya. Itu alam dunia ni. Kemudian lepas dunia ni kita akan masuk dalam satu alam lagi, namanya alam kubur atau alam barzakh. Alam barzakh ni artinya alam transit, alam perpindahan. Nak pergi ke akhirat, tunggu dulu di alam kubur. Tapi lebih lama alam barzakh tu daripada alam dunia ni. Alam barzakh tu lebih lama lagi. Mana yang dah mati juta-juta tahun sudah, masih ada lagi di alam barzakh lagi. Sehinggalah Allah bangkitkan semula dari kubur dan masuk kepada satu alam yang lain, namanya alam akhirat. Itu belum lagi, ya. Alam barzakh belum, kita ni lah. Yang udah lah, yang belum. Alam barzakh belum, alam akhirat pun lagi belum, ya. Itu semua orang belum. Yang udah mati semua belum lagi. Itulah belum lagi. Napoleon belum lagi. Mereka sedang berada di alam barzakh sekarang ni. Firaun belum lagi. Esok akan bangkit semua. Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kata Allah, ya. Kemudian kamu akan semuanya akan jadi mayat-mayat belaka. Ba'da dzalika lamayyitun, kamu ni selepas ini akan jadi mayat-mayat belaka. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kamu di akhirat nanti, di hari kiamat nanti akan dibangkitkan semula, macam cendawan tumbuh bangkitnya esoknya. Everybody will be risen up. Artinya akan bangkit semula. Tak ada seorang pun yang akan tinggal. Ya. Mana yang ada asal nama manusia semua akan dibangkit oleh Allah di akhirat tu. Akan berada di alam akhirat. Kemudian dari kubur akan dihalau pergi ke padang mahsyar. Itu semua ni kita ni. Saya, tuan-tuan, perempuan semua kan, ya. Alright. Itu kehidupan sekarang ni adalah dalam dunia. Menurut pengajaran Islam, dunia bagi orang Islam adalah sebagai alat, bukan tujuan. Dunia ni alat aja. Bukan matlamat, ya. Alat. Kalau matlamat dia berhenti di dunia ni, tapi dunia ni hanya untuk sementara saja. Ya. Tak nak dunia ni kekal. Apa saja dalam dunia ni sementara. Muda sementara, cantik sementara, bahagia sementara, seronok sementara, sedap sementara. Itu dalam dunia ni. Tapi kalau yang kekal sedapnya lah di syurga. Itu kekal sedapnya. Kekal azabnya di mana? Di dalam neraka, ya. Di dunia ni hanya sementara. Alam transit, alam perpindahan. Jadi tak ada kekal. Ilmu tak kekal. Dah lama-lama dah lupa. Ya ke dah? Tuan-tuan dah ada mula lupa dah? Ada dah, ya? Dah ada mula lupa. Jenuh mencari comel mati. Mana comel mati aku ni? Cari-cari tak jumpa, ya. Rupanya pakai. Ada dah orang apa tu? Ada, ya. Cari-cari tak jumpa. Itu dalam Islam, ya. Dia bukan matlamat. Dia alat saja. Jadikan dunia ni sebagai alat untuk akhirat. Untuk bercucuk tanam. Buahnya terima di akhirat. Itu ada hadis Nabi SAW.
Ad-dunya mazra'atul akhirah, kata Nabi. Dunia ini adalah tempat berladang untuk akhirat. Di dunia tempat berladang je. Tanam je, tanam. Itulah seperti yang beribadat. Hasilnya kita akan terima di akhirat baru. Ya? Apa saja kita buat dalam dunia, di akhirat akan menerima balasan. Kalau baik, dibalas dengan baik. Kalau jahat, dibalas dengan jahat. Menandakan keadilan Allah Ta'ala. Kalau tidak dibalas, kalau orang mati tu mati terus je, tak ada hidup balik, bila nak menerima balasannya? Ya? Di mananya? Kalau dia dalam dunia dulu, buat jahat je kerjanya, mencuri je kerjanya, merompak je kerjanya, menyamun je kerjanya, merogol je kerjanya, membunuh orang dan sebagainya. Kalau dia mati begitu aja, tak bangkit-bangkit semula, maknanya untung dia. Dia ke tak kata ni? Untung dia lepas begitu aja. Bunuh orang lepas, mencuri lepas, merogol lepas, merompak lepas. Tak ada bangkit semula. Terus mati aja. Bermakna untung dia dalam dunia ni melakukan kejahatan. Jadi apa guna buat baik? Buat jahat aja apa? Tapi bukan orang itu. Menandakan keadilan Allah Ta'ala. Allah hidup kembali. Ya? Hidup kembali supaya kamu menerima balasan dari apa yang kamu lakukan di dunia ni. Begitu juga dalam dunia ni ada orang baik, tak pernah buat jahat. Kerjanya semayang, puasa, zakat, haji, zikir, baca Quran. Itu je kerjanya. Orang menari, dia tak menari. Orang minarak, dia tak minarak. Kalau dia lepas itu mati terus je, tak bangkit-bangkit, rugilah dia dalam dunia ni. Ya ke tak kata saya ni? Orang minum arak, dia tak merasa minum arak. Orang berzina, dia tak merasa berzina. Orang menari, dia tak merasa menari. Orang berjudi, dia tak merasa berjudi. Ya. Dia baik aja. Tapi keadilan Allah menjadikan dia itu akan menerima balasan di sultan dia matinya. Allah akan bagi dia syurga. Itu tandanya keadilan Allah Ta'ala itu. Itu Allah itu Maha Adil. Jadi dalam dunia kita menanam aja ya, berladang aja. Buahnya kita terima di akhirat. Apa buah yang kita dapat bergantung kepada apa pokok yang kita tanam dalam dunia ini. Kalau kita tanam dalam dunia ini pokok manis, nanti buahnya akan jadi manis. Kalau kita tanam dalam dunia ini pokok beracun, nanti di akhirat akan dapat buah beracun. Artinya apa? Kita buat baik akan dibalas dengan kebaikan. Itu syurga. Baik semua dalam syurga. Mana ada letih-letih dalam syurga, mana ada buruk-buruk dalam syurga, mana ada jemu-jemu dalam syurga, mana ada benci-benci dalam syurga. Seronok aja all the time. Bagi orang jahat, dia akan dapat neraka. Neraka tu azab saja. Setiap saat, setiap detik, setiap ketika diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lalu kita namanya. Itu dunia. Jadi apa di dunia? Yang sementara, yang tak kekal ya. Allah kata dalam Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap satu di atas muka bumi ini pasti akan binasa. Yang tak binasa, yang kekal, yang tak rosak apa-apa ialah zat Allah yang Maha Agung lagi Maha Mulia ya. Baik, menurut Islam dia, dunia ialah dia merupakan alat, bukannya tujuan. Iaitu alat untuk menyampaikan kepada tujuan akhirnya di akhirat. Alatnya dunia ni. Kalau dalam dunia kita sembahyang, puasa, zakat, haji, besok tujuannya akan sampai di akhirat ya. Sebab itu tidak dikehendaki kepada orang Islam beramal dan berbuat kebaikan untuk dunia semata-mata. Sebab itu apa kita buat jangan untuk dunia. Di dunia ni tak ada apa faedahnya. Kita semayang tadi kita tengok orang aku rajin, itu untuk dunia kan. Saya ngajar ni gunakan perkataan yang tera-tera, yang hebat-hebat. Orang jual tenangan dengannya, pandai ustaz tu. Di dunia je lah. Tapi kita apa saja kita buat semata-mata untuk akhirat. Kerana dia punya kesan akan kita dapati di akhirat itu. Di dunia ni tak dapat apa. Kalau megah juga. Ya, saya ngajar ni, megah je rasanya. Dapat dunia je. Di akhirat dapat apa? Apa tak dapat ya? Ataupun dah akan harta. Ya. Lepas ngajar orang noleh aja, tak ada datang tuan jamin pagi ni, melepas laku pagi ni. Melepas apa?
Apa? Envelope. Dapat envelope je lah. Tapi kalau buat kerana Allah, dunia akan datang sendiri. Ya ke tak? Buat kerana akhirat, dunia akan datang sendiri. Buat kerana dunia, hak dunia ni saja. Di akhirat tak dapat apa-apa ya. Apa sajalah. Makan untuk dunia, dunia je dapat. Tapi kalau makan ikut untuk akhirat, di akhirat akan dapat pahala. Sebab dalam dunia ni kita kena buat apa saja jadikan ibadah kepada Allah Taala. Makan jadi ibadah, tidur jadi ibadah, jadi ibadah, menguap jadi ibadah, berosin jadi ibadah. Whatever you do must be in the concept of worshipping Allah. Faham tidak lah. Apa saja kamu buat tu mesti di atas dasar beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru ada pahala. Di akhirat tu terima pahala ya. Untuk dunia semata-mata tak dapat apa-apa. Islam ya, mana dia untuk semata-mata atau untuk mendapatkan kemegahan hidup di dalamnya. Megah aja apa guna? Ya, buat sakit hidung aja kalau megah. Ngapa sakit hidung? Kembang sampai ke kampung kembang. Megah sakit hidung jadi. Apa guna? Tapi kalau untuk akhirat Allah bagi pahala. Di akhirat besok dapat pahala ikhlas, pahala apa? Pahala ikut syariat, pahala buat yang wajib, pahala buat yang sunat, pahala meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh. Pahala belaka tu. Besok akan dicek. Janganlah besoknya. Jadi kalau untuk dunia ni, hak dunia je apa tak gunanya? Kerana yang demikian tidak sedikit pun membawa kepada tujuan dan hidup di dunia ya. Apa saja kita buat jangan tinggalkan di dunia. Jadikan dia untuk akhirat. Ya, pengertian dunia ialah segala makhluk tu ciptaan Allah, dicipta oleh Allah. Allah tu khaliq namanya. Khaliq tu pencipta. Kita ni makhluk dicipta. Allah Taala berkata khaliq, bukan khaliq minum tu, khaliq juga. Tapi bukan itu. Lain dia alif lam qaf, khaliq pencipta. Kita ni makhluk dicipta ya. Jadi pengertian dunia ialah segala makhluk yang ada atau yang wujud sebelum akhirat. Apa saja yang ada sebelum akhirat tu artinya dunia tu. Pokok dunia, entokar dunia, motor dunia, pakaian dunia, semua wujudnya sebelum datang akhirat. Itu namanya dunia. Perkataan dunia berasal dari perkataan dunu. Dunu itu maksudnya dunia lah ya. Asalnya suku kata dunu atau dekat, atau dengan perkataan apa? Danahu. Betul? Danahu artinya kehinaan, benda yang hina. Dunia ni hina. Sebab tu kata Nabi, ad-dunya jifatun qazra. Dunia ini bangkai yang hina. Dunia ni macam bangkai yang hina. Wa tullabuha kilabun. Yang ngejar dunia tu anjing-anjing ni. Yang dunia ya. Itu dunia ni macam bangkai yang hina. Tak ada apa gunanya. Dia hanya yang guna tu tak akhirat je, dunia tak ada apa. Tak ada apa gunanya. Dunia kilabun. Dunia jifa, bangkai yang hina, dan yang mengejarnya adalah anjing-anjing. Wa kullahu kilabun. Yang ngejar dunia ni anjing-anjing aja. Tapi jangan pula buang dunia. Tak suruh buang. Guna dunia ni. Apa yang ada gunakan, tapi untuk akhirat. Ada yang tokar, gunakan tokar tu, tapi untuk akhirat. Nak pergi semayang, nak pergi berdakwah, nak pergi bekerja, untuk tempat bekerja dan sebagainya. Itu guna dunia. Macam tokar saya tu. Kalau saya nak berambat daripada Taman Melayu Jaya tu kemari, letih lah, tak lalu saya. Kena pakai tokar. Lepas ni kan nak pergi kampung saya, Pulau Tiga. Kalau naik bisikal tak lalu pun, bisikal ada juga. Kalau berjalan boleh.
Boleh lah, tapi tak sampai-sampai lah. Tangkam tak sampai. Tambah ada tua ni bertongkat sana kemari. Mana sampai? Kena naik bertongkat ya. Begitu juga nak pergi haji. Sekarang ni orang naik haji ni apa? Naik kapal terbang ya. Minum pagi di Kuala Lumpur, minum petang di Mekah. 10 jam dah sampai. Naik haji sekarang ni, naik kapal terbang. Itulah dunia ni. Itu alat-alat yang kita gunakan untuk tujuan akhirat. Itu asal tadi ya. Artinya kehinaan. Ini berarti bahawa setiap orang yang beramal kerana dunia adalah beramal untuk mendapatkan suatu faedah yang dekat. Dapat untuk dekat-dekat itu je. Kejap-kejap itu dapat. Makan dapat kenyang kejap-kejap itu, kenyang je lah. Tapi kalau makan tu kita jadikan ibadah, kenyang pun dapat, pahala pun dapat. Tak ke tak? Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan, dalam Islam ni semua ada adab. Makan ada adab, minum ada adab, mengaji ada adab, mengajar ada adab, mentadbir ada adab, apa saja, whatever you do ada adab-adab tertentu. Nak ada adab, nak tidur ada adab, nak berpakaian ada adab, apa saja dia ada adab supaya dia jadi ibadah. Itu sebab yang harus tu bila dilaksanakan dia tak tinggal harus. Dengar elok. Yang harus tu bila kita buat, dia tak jadi harus lagi. Tak ada tinggal harus. Dia boleh bertukar hukum. Asalnya harus, tapi bila kita laksanakan dia boleh jadi wajib. Percaya tak cakap saya ni? Bendanya harus, tapi bila kita laksanakan dia boleh jadi haram. Percaya tak? Benda tu harus asalnya, bila kita laksanakan dapat sunat. Dia jadi sunat. Benda tu harus, kalau kita lakukan, bila kita laksanakan dia boleh jadi makruh. Padahal asalnya harus. Contohnya makan harus. Boleh tak makan jadi wajib? Boleh tak? Bila makan jadi wajib? Bila sudah lapar benar. Apa lapar benar apa perkataannya? Sudah terlalu lapar, apa perkataannya? Bulo pandai. Bulo. Kalau tak makan? Salah. Apa? Kalau tak makan? Tumpuk. Itu betul ya. Masa pada ketika itu wajib dia makan. Iya ke tak? Percaya ke tak? Boleh tak makan jadi haram? Apa mencari makan jadi haram? Benda yang kita makan tu benda yang haram. Haram hukumnya. Makan anjing haram, makan babi haram, makan tikus haram, makan kucing haram, makan ular haram, makan katak haram. Haram tu. Boleh tak makan dapat jadi sunat? Boleh tak makan jadi sunat? Apa? Macam mana? Sebelum makan, baca doa dulu. Makan dengan tangan kanan. Kemudian ada makan jaga. Jangan cekoh yang jauh-jauh tu, yang dekat-dekat dulu. Dapat pahala tu. Yang dekat je dulu. Okey Pak. Kalau makan bersama-sama dengan orang tua, siapa dia utamakan? Orang tua ada dulu, bagi peluang dia dulu. Kalau makan bersama-sama dengan ustaz, siapa dulu? Ustaz lah dia beri keutamaan. Kalau ustaz tu dah tua, lagilah nak diutamakan. Dapat pahala. Kita faham lagi benar-benar pun ya. Boleh tak makan jadi makruh? Macam mana makan jadi makruh? Makan macam mana makruh? Makan dengan tangan kiri apa hukumnya? Makruh. Makan tengah berdiri apa hukumnya? Makruh. Makan tengah berjalan apa hukumnya? Makruh. Ambil nasi tu kepal, lambung kat atas, sambung dengan mulut. Maaf, apa hukumnya? Makruh. Jadi dia tak tinggal harus. Ini benda harus ya. Itu dunia ni harus mereka. Tapi dia boleh jadi wajib, boleh jadi akhirat ya. Boleh jadi haram, kita tinggalkan haram dapat pahala akhirat juga. Boleh jadi sunat lagi dapat pahala akhirat, dan dapat makruh, kita tinggalkan makruh tu dapat juga pahala di akhirat. Jadi dia tak ada harus tu menerus ya. Tak terus-menerus jadi harus sampai bila dah. Dia bila yang harus tu dilaksanakan, dia boleh jadi wajib, boleh jadi sunat, boleh jadi haram, jadi makruh. Dan dunia yang dimaksudkan oleh hadis ini ialah segala macam faedah dan maslahatnya serta keuntungannya
yang dekat dan hina. Jadi kalau kerja dunia ni hina mereka. Sebab itu kata Nabi, kalaulah dunia ni ada nilai di sisi Allah, maka orang kafir tu tidak akan dapat minum air walaupun seteguk. Seteguk pun tak dapat kalau ada nilai dunia ni. Minum air pun tak bagi Tuhan. Tapi sekarang boleh tak orang kafir tu minum? Bukan seteguk, selori pun boleh minum. Bukan air aja minumnya apa? Arak pun minum, susu pun minum. Mengapa? Kerana dunia ni di sisi Allah tak ada nilai. No value at all. Ambil lah. Di sisi Allah, pada yang menilai tu kita yang menilai dunia ni tinggi benar. Emas tu mahal, petrol tu mahal dan sebagainya, kita yang ada nilai. Tapi di sisi Allah tak ada apa. Ambil. Cuba kalau ada nilai, seteguk air pun tak dapat minum orang kafir. Kita ada nilai. Macam kita lah orang Melayu, kalaulah lalang tu ada nilai, ada harga, maka orang Melayu lah yang paling kaya di dunia. Ya ke tak ni? Tak percaya pergi kampung. Kampung orang Melayu penuh lalang je. Ya ke tak? Termasuk dalam Jakab ni, kampung ni penuh lalang. Saya rumah dulu, rumah lama dulu tahu. Lalang je. Cuba kalau ada harga lalang, apa macam? Orang Melayu lah yang paling kaya, sekilo RM5 macam. Oh, banyak dapat duitnya. Habis sekarang ni tak ada harga. Kalau ada orang India bawa sabit, bawa guni, ngambil lalang keliling rumah kita, adakah kita kejar dengan parang? Apa jawab kita? Apa kau baca? Ambil. Besok datang lagi. Besok datang mari lagi. Begitu. Pasal apa? Tak ada harga. Coba kalau ada harga, lalang tu macam. Oh, bukan jadi parang, senapang bawa ya. Begitulah. Nilai dunia ni. Di sisi Allah tak ada apa nilai. Walaupun dapat satu dunia ni, di sisi Allah tak ada apa nilainya. Kerana yang betul-betul bernilai di syurga ya. Dan dunia yang dimaksudkan dalam hadis tadi ialah segala macam faedah dan maslahat dan serta keuntungan yang dekat dan hina. Kelihatan pada mata yang diperolehnya sekarang ini juga dalam jangka yang tertentu dan masa yang tertentu saja. Semua sekejap saja. Kecantikannya sekejap. Tapi di akhirat, kalau masuk syurga, sampai bila-bila cantiknya. Itu, ya. Muda sampai bila-bila muda. Seronok sampai bila-bila seronok. Itu kalau dapat syurga. Tapi kalau dapat neraka, menderita selama-lamanya. Sampai bila-bila menderita. Itu di akhirat. Dunia dah sebab. Dunia ni kalau menderita sekejap aja. Demam sedap aja. Teruk lagi mati. Habis dah mati, tak ada sakit lagi dah. Sebelum mati pensa dulu, tak ada lagi sakit. Itu di dunia ni. Sementara sakit pun sementara, gembira pun sementara. Tapi di akhirat kalau sakit selama-lamanya. Kalau gembira selama-lamanya. Itu beza antara dunia dan akhirat. Perkataan dunia adalah umum, iaitu meliputi apa-apa yang ada, termasuklah makhluk. Manusia itu dikira dunia lah. Binatang dunia, manusia dunia, jin dunia, pokok dunia, ikan dunia, serangga dunia, burung dunia. Semua itu semua kira dunia ya. Termasuk manusia. Dalam hadis disebutkan satu jenis pasangan hidup orang lelaki, iaitu orang perempuan. Lelaki ada, perempuan ada, iaitu orang perempuan yang menjadi niat dan qasad orang yang berhijrah. Ada kan? Kan saya khabar dulu ada seorang lelaki itu dia nak kahwin dengan satu perempuan, nama perempuan tu Ummu Qais. Kata Ummu Qais apa? Saya bukan tak nak kahwin dengan abang, tapi saya nak berhijrah. Kalau abang nak kahwin dengan saya, ikut saya pergi hijrah ke Madinah. Maka dia berhijrah. Jadi dia hijrah tu kerana apa? Kerana nak kahwin dengan Ummu Qais. Sampai dipanggil dia Muhajir Ummu Qais. Orang tu dipanggil Muhajir Ummu Qais. Dia berhijrah untuk Ummu Qais. Itu kata Nabi apa? Apa nama?
faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuluh fa hijratuhu ila Allah wa rasuluh. Wa man kanat hijratuhu li dunya, kalau untuk dunia, yusibuha, untuk mencari dunia, aw imraati yankihuha, atau nak kahwin dengan seorang wanita. Maka hijrahnya mengikut apa yang diniatnya. Niat mula-mula innamal a'malu binniyat. Jadi apa kita buat bergantung dengan niat kita tu. Ini betul dah. Ada dulu satu orang tadi tu nak kahwin kerana nak hijrah, kerana nak kahwin. Bukan ke hijrah nak ikut Rasulullah. Bukan nak ikut perintah Rasulullah. Dia kerana nak kahwin. Maka dapat dari kahwin ya. Itu dipanggil muhajir apa? Muhajir Ummu Qais namanya. Dia berhijrah kerana Ummu Qais. Sebutan ini sesuai dengan kejadian itu bagi mengandungi pengertian bahawa menyebut perkataan perempuan awim ra'ah. Awim ra'at itu perempuan juga. Awim ra'at. Itu nama kerana perempuan ya. Disebut dalam hadis tadi menyebut perkataan perempuan secara khusus kerana perempuan itu memang menjadi kesukaan bagi lelaki. Kalau ada orang lelaki bencikan perempuan, there must be something wrong. Ada yang tak kena. Memang Allah jadi orang itu. Lelaki sukakan perempuan, perempuan pun sukakan lelaki. Cuma dekat-dekat nak kiamat nanti, ada lelaki yang tak nakkan perempuan, dia nakkan lelaki juga. Lelaki dengan lelaki. Ada tak orang itu? Ada. Ada pula perempuan tak nakkan perempuan, dia nak jadi lelaki pun ada. Panggil tomboy dia nak lelaki. Lelaki nak lelaki ikut apa? Ikut kaum Nabi Lut. Ada juga. Itu akhir zaman ni. Berlaku begitu. Ada lelaki tak nak jadi lelaki, nak jadi perempuan. Pakaian macam perempuan, jadi perempuan sekalian. Ada juga sampai pergi umrah. Ada tak lelaki pakai perempuan pergi umrah? Ada ya. Kenapa? Dia melawan fitrah. Ya. Kata apa? Sebutan ini sesuai dengan kejadian itu lagi mengandungi pengertian bahawa menyebut perkataan perempuan secara khusus, padahal ia telah masuk ke dalam pengertian dunia. Lelaki pun dunia, perempuan pun dunia juga. Memberi pula suatu kesimpulan, iaitu orang perempuan adalah di antara bilangan syahwat yang kita ingin, yang disukai manusia, dan ia terletak pada kedudukan pertama di antara segala macam syahwat. Keinginan itu banyak, tapi perempuan nombor satu. Nak kapal terbang, nak motorkar, nak motosikal, nak emas, nak gelang, nak rantai, nak jam tangan, macam-macam nak, itu keinginan. Tapi nombor satu ni apa? Perempuan ya. Perempuan. Itu sebab firman Allah, Zuyyinilin nasi, ya Allah, kalau ni dah nyebutnya. Zuyyina lin nasi hubbus syahwat. Dia dihiaskan. Zuyyina lin nas. Zuyyina lin nas ya. Zuyyina lin nasi hubbus syahwat. Ya, diinginkan atau dihiaskan manusia, kepada manusia itu kesukaan pada syahwat atau keinginan pada perempuan. Ayat terpanjangnya di sini timbul surah Ali Imran ayat 18 ya. Surah Ali Imran, bukan Ali Imran tu, Ali Imran, keluarga Imran. Ini ayat nak cari lah tu. Saya tak boleh pasal tab ni kemudian ni. Tak boleh cari ayatnya. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat wal qanatir. Apa hujung saya tak hafal ayat tu ya. Ya. Di sini timbul satu pertanyaan mengenai perkahwinan. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis, pertanyaan ini ialah bukankah perkahwinan itu satu tuntutan syarak? Hukum kahwin tu apa? Sunat. Tuntutan syarak tu akhirat lah tu, bukan dunia ya. Kerana syarak menyuruh kita kahwin. Allah pun suruh.
Apa kata Allah? Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Ya, surah An-Nisa ya. Fankihu, kawinlah kamu minan nisa, daripada wanita-wanita. Siapa saja wanita kamu suka. Masna wa sulasa wa ruba', dua-dua, tiga-tiga atau empat-empat. Fa in khiftum alla ta'dilu, sekiranya kamu tak boleh berlaku adil, maka cukuplah seorang bagi kamu. Ya. Kalau tak boleh berlaku adil, seorang lebih baik. Cukuplah seorang bagi kamu. Sebab itu tuan-tuan, saya dan tuan-tuan seorang aja. Pasal tak boleh nak berlaku adil. That is the reason why I have only one. Sebenarnya bukan itu salahnya, bukan itu sebabnya. Sebabnya apa? Kita ni semua yang depan-depan ni semua ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit TB. Apa TB? TB apa? Takut bini. Bukan tak nak. Siapa tak nak angkat tangan? Tengok wanita belakang tu. Tengok depan ni. Siapa tak nak angkat tangan? Tengok mana yang tak nak? Mana yang angkat tangan awak? Semua nak belakang. Tapi kerana TB tak berani ya. Takut bini. Alright. Ya, di sini timbul satu jalan. Apa kau enggak kahwin tu jadi syariat? Ya, jawab apa? Yang demikian mengapakah pula dikatakan daripada tuntutan dunia? Maka kahwin tu dunia. Ya, mengapa dikatakan dunia? Dan dicela pula tu. Sunahnya perkahwinan bukan dicela. Memang disuruh. Yang sunat hukumnya. Jawabnya ialah bahawa walaupun perkahwinan dari tuntutan syarak, tetapi kerana lelaki itu menampakkan hijrahnya bukan kerana Allah ya, hijrahnya kerana Allah, padahal hatinya tidaklah demikian. Macam tadilah Muhajir Mukhazir, walaupun dia hijrah kerana Allah pada pandangan zahirnya, tapi sebenarnya hakikatnya dia berhijrah kerana apa? Kerana nak kahwin. Hijrahnya ialah kerana hendak berkahwin dengan perempuan, dan dia bersengaja menyembunyikan niat itu. Orang tak tahu, tapi Allah tahu dah, Nabi tahu dah, tahu ya. Menyembunyikan niatnya yang berlainan dengan maksud hijrahnya. Kerana itu perkahwinan itu dikatakan tuntutan dunia dan serta dicela. Kahwin macam tu dicela. Dia hijrah tu kerana nak kahwin. Itu dicela ya. Kemudian perkara amal dan yang berkaitan dengannya. Amal yang diniatkan untuk mengerjakannya ada dua macam. Ya, itu amal. Ada dua macam bahagiannya. Yang pertama, amal yang ikhlas, dan yang kedua, amal yang tidak ikhlas. Macam hijrah tadi lah. Ada hijrah yang ikhlas, macam hijrah Abu Bakar, ikhlas ke tak? Ikhlas. Kejap-kejap itu diajak Rasulullah, kejap-kejap itu pergi. Tak ada fikir tentang kebun, tak ada fikir tentang anak-anak, tak ada fikir tentang harta, terus pergi je. Itu Abu Bakar, ikhlas semata-mata kerana Allah. Ya. Begitu juga Umar, ikhlas. Dikepung oleh tentera Quraisy tu. Kata Umar, barang siapa nak tinggalkan janda, siapa nak tinggalkan jadi yatim, anak yatim, datang dekat ya. Tapi kalau kamu biarkan aku pergi, aku akan bagikan wakaf seluruh kebun-kebun aku tu kepada kamu. Tak. Jadi dengar itu semua tentera Quraisy tak apa dah. Maka Umar pun terus berhijrah. Itu ikhlas ya. Tetapi dia dua bahagian. Yang tadi ikhlas, amal ikhlas. Ya. Dan yang kedua, amal yang tidak ikhlas. Bila tidak ikhlas ada apa? Tak ikhlas apa? Menunjuk-nunjuk, riya, ujub, takabur. Itu tidak ikhlas. Lawan ikhlas tadi ya. Tetapi dua bahagian amal ini pada lahirnya perbuatan sama saja ya. Apa je? Macam kita duduk dalam masjid. Kalau kita niat iktikaf, maknanya ibadah lah tu dah. Dapat pahala dah. Tapi kalau duduk saja, nak rehat je, dapat rehat aja. Jadi mana niat tu menentukan suatu perkara tu jadi ibadah atau jadi adat. Macam kita mandi. Mandi tu
Kalau kita niat mandi untuk sembahyang Jumaat umpamanya, sunat hukumnya, saja aku mandi untuk sembahyang Jumaat. Dapat pahala tak? Tapi kalau saja mandi, saja begitu tak ada niat apa-apa, ada bukan ibadah ya, dia jadi adat saja. Begitu mandi, duduk, rehat dan sebagainya. Kita makan, kalau kita niat makan tu untuk mendatangkan tenaga dan untuk beribadah kepada Allah Taala, dapat pahala. Kalau makan saja, dapat apa? Dapat kenyang saja. Gitu ya, itu beza. Macam kita duduk dalam masjid betul kan? Kalau niat iktikaf, dapat pahala iktikaf. Kalau niat nak rehat, dapat rehat saja lah. Tetapi pada batinnya terdapat perbezaan oleh berlainan atau lain qasadnya. Qasad tu niatnya lah ya. Lain qasadnya. Amal ikhlas apa? Cuba dia sikit lagi ya. Oh, panjang kan? Tak boleh baca tu. Baca lagi lah ya. Amal yang ikhlas, amal yang didasarkan kepada niat yang baik dan ikhlas, diterima Allah dan diberi ganjarannya. Kalau ikhlas dapat ganjaran ikhlas. Apa itu ikhlas? Nanti kita cerita insya-Allah ya. Ada pahalanya. Imam Nawawi siapa? Bukan imam sembahyang. Imam Nawawi ini pakar hadis. Ini kitab ini yang menyusunnya Imam Nawawi lah ni ya. Dia pakar hadis. Bab hadis ni dia memang pakar betul. Kata Imam Nawawi, Imam Nawawi dalam keterangannya mengenai amal yang disertanya niat baik, yang disertakan dengan niat baik, telah berkata bahawa amal itu ada 3 bahagian. Amal yang pertama, amal yang dikerjakan kerana takut kepada Allah Taala. Amal yang dinamakan ibadah hamba ya. Amal yang dinamakan ibadah hamba. Yang pertama, kerana takut kepada Allah jadi ibadat. Yang kedua, amal yang dikerjakan kerana mendapatkan syurga dan pahala. Amal ini dinamakan ibadat saudagar. Macam saudagar nak untung ya. Aku sembahyang mudah-mudahan dapat syurga. Bukan sadar. Itu sebab kata ada ulama mengatakan itu syirik. Dia sembahyang kerana nakkan syurga, kerana takut ke neraka. Itu syirik tu. Tapi syirik yang harus, kata ulama. Ada ulama kata itu. Syirik yang harus, tak berdosa. Kerana nakkan syurga, kerana nakkan takut ke neraka. Itu syirik tu, syirik harus. Itu sebab ada ulama kata syirik tu ada 4. Yang pertama syirik jali yang nyata, yang kedua syirik khafi, syirik yang tersembunyi, yang ketiga syirik kecil iaitu riak, yang keempat syirik harus iaitu berbuat ibadah kerana takut ke neraka atau hendakkan syurga. Dia macam takdir itu harus, tapi standardnya rendah. Nilainya rendah, macam tadika. Macam budak tadika lah, dapat coklat baru nak buat wajib. Ya ke tak? Dapat upah baru nak puasa. Itu kerana nak upah ya. Tapi tak apa, sebagai dorongan, sebagai rangsangan. Itu kedua ya. Yang ketiga, amal yang dikerjakan kerana malu kepada Allah. Dia malu dengan Allah. Dan kerana dia dilaksanakan hak kehambaan. Dia hamba. Jadi malu dengan Allah, dia buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Dan membuktikan kesyukuran serta merasakan diri sebagai seorang yang masih dalam kecuaian. Dia masih dia cuai ya, taksir cakap apanya fiqahnya taksir. Taksir tu penting cuai. Lambat mayang taksir tu. Tanda berzikir taksir tu. Itu taksir kecuaian ya, taksir. Di dalam kecuaian dan kebimbangan yang penuh ketakutan kerana tidak tahu adakah amalnya diterima atau tidak. Amal ini dinamakan ibadat yang merdeka, ibadat orang yang merdeka ya. Dan inilah riak. Itu riak tu. Dan ibadat yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil syirik kecil ya. Menjawab soalan atau sungutan Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, mengapakah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bersusah payah berdiri semayang. Rasulullah tu kalau semayang lama benar tak, kalau dia seorang-seorang lah. Lama benar berdirinya. Satu malam tu terduduk dia. Lepas berdiri tu dia tak sedar yang dia lama benar berdiri tu, terduduk dia. Aisyah ada ketika itu. Ditanya Aisyah, kenapa beria-ria benar ya Rasulullah? Beria benar semayang ni. Bukankah kamu tu kekasih Allah? Kamu tu tentu masuk syurga, tak masuk neraka pun, tidak akan diazab di mana-mana pun. Kamu akan bahagia di akhirat besok. Yang kamu beria-ria benar ni apa? Susah payah ni. Lembut je Rasulullah jawab. Kalau saya, bini saya ngapa begitu, tampur dulu. Itu kalau saya, kamu ni tidur. Merolok je, aku nak semayang tak boleh, pam bagi saya. Itu kalau saya tak pernah saya nampak bini pun ya. Jangan ingat saya kerja nampak bini je kerjanya. Tapi kalau saya apa itu? Tapi Rasulullah lembut jawabnya. Afala an akuna abdan syakura. Tak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur ya. Lembut jawabnya. Jadi ini tadi ya. Tanya Aisyah. Hingga bengkak-bengkak dua belah kakinya. Bagaimana? Padahal Allah telah mengampunkan dosanya yang lalu dan akan datang. Rasulullah SAW menjawab, afala an akuna abdan syakura. Tak bolehkah aku jadi hamba yang bersyukur ya. Ya. Demikianlah ketiga-tiga bahagian amal ini untuk dinamakan amal ibadat. Yang tiga jenis. Satu ikhlas, semata-mata takutkan Allah Taala. Lagi satu kerana apa? Kerana hendakkan tak tadi. Yang kedua tadi nak ke syurga, kerana hendakkan takutkan neraka. Yang tadi takutkan Allah aja, bukan takut syurga, bukan nak ke syurga dan takut neraka. Itu yang kedua tadi. Yang ketiga, amal yang dikerjakan kerana malu kepada Allah Taala. Ada tiga jenis amal ya, malu. Macam rumah itu yang terbaik lah, yang tertinggi. Malu kepada Allah Taala. Dia nak jadi hamba yang bersyukur. Itu yang paling tinggi ya. Kita yang mana agaknya? Entahlah, mana saya tahu ya. Saya tahu dia telinga saya, tuan-tuan tahu dia jadi tuan-tuan masing-masing. Ya. Kesimpulannya, amal yang ikhlas ialah amal yang diqasadkan kepada Allah. Itu yang paling baik-baik ya. Tidak kepada yang lainnya. Di dalam hadis menurut keterangan Taus ya. Betul Taus. Taus ada diceritakan orang bahawa seorang lelaki telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, lalu berkata, ya Rasulullah, ada seorang lelaki yang bersedekah. Dia sedekah tu, dan ia suka supaya dipuji, nak dipuji dia orang, dan diberikan pahala kepadanya. Pahala pun tak, puji pun tak. Rasulullah SAW jawab, kata apa? Tidak dapat berkata apa-apa kepada orang ini sehingga diturunkan ayat ini. Menurut Rasulullah tak jawab. Turunkan ayat. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surah apa? Suratul Kahfi ujung tadi ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa berharap untuk berjumpa dengan Tuhannya. Nak jumpa Tuhan di mana? Tuan-tuan, di mana jumpa Tuhan? Hanya di syurga. Memang di awal ni tak dibenarkan Tuhan kita melihat dia ya. Carilah mana-mana teruk mandawan, tak jumpa. Tuhan tak izinkan. Di Ipoh tak ada, di Kuala Lumpur tak ada. Di London tak ada, di Washington tak ada, di Melbourne tak ada. Kalau nak melihat Tuhan hanya di dalam syurga saja. Itulah tempat tengok Tuhan. Dalam dunia ni tak dapat. Nabi Musa nak tengok Tuhan pun tak dapat. Nabi tak dapat. Bila minta dengan Tuhan, apa kata Tuhan? Lan tarani, kamu tak akan dapat melihat aku. Nabi Musa ya.
Ada seorang aja dalam dunia dia kata dia ada tengok Tuhan. Siapa? Siapa? Namanya Ayah Pin. Kenal ke tak? Dia mengatakan dia ada tengok Tuhan. Saya pernah berhadapan dengan Ayah Pin tu. Hadir dalam usrah dia. Nun di Taman Kampung Jaya. Tahu mana Kampung Jaya? Ada seorang ustaz tu pengikut dia. Ustaz tu lulus Azhar tau. Isterinya ngajar dengan saya. Ustazah pula. Sama sekolah dengan saya. Selalu saya minta dia tolong baringkan ayat-ayat Quran yang tak ada baring tu. Bukan ayat Quran apa-apa lah perkataan-perkataan Arab yang tak baring tu saya minta dia untuk. Ya. Ngajar dengan saya. Dia ngajar agama. Saya ngajar bahasa Malaysia. Ya. Kami jumpa pergi rumah dia di Kampung Jaya. Dia cerita ke masa tu dia baju pindah saya pakai tuala di atas tu. Padanya ada apa gulon tu. Macam tu polok tu lah ya. Apa cak orang Kelantan dulu apa? Tanjak. Ya, macam itulah. Dia cerita kalau kita tak pernah tengok Tuhan, mana kita kenal Tuhan? Seolah-olah dia ngabarkan dia ada pernah tengok Tuhan tu. Ya. Kemudian dia kata, kalau kamu ikut zikir aku, ini kamu akan dapat nampak alam malakut, kamu akan nampak alam kubur, kamu akan nampak alam masyar. Kalau ikut zikir, dia ngabar pada kami lah. Ya. Tapi pasal itulah, pasal dia kata dia macam-macam seolah-olah tak ada terang ke bawah itu, seolah-olah dia ada menengok Tuhan. Saya tengok takkan dia ni lebih mulia daripada Nabi Musa. Nabi Musa tengok Tuhan tak dapat, dia dapat pula. Ya. Hari itu je lah, malam tu dapat makan bihun, kenyang lah, jadilah. Ada seorang ikut dia sampai ke Terengganu. Sekarang ni orang tu orang kampung tau. Orang kampung tu ikut dia sampai Terengganu. Sekarang ni orang tu jadi pengganti dia. Dia dah mati, orang tu jadi ketua sekarang ni tau. Tak usah sebut nama, carilah mana orang kampung tau. Kalau sebut dah. Hadir sekarang ni tau. Jadi pengganti dia. Jadi ya. Jadi ayat inilah kemudian akan datang kita akan baca sebab-sebab yang merosakkan amal. Itu aja ya. Cukup sekali itu. Alright. Ada siapa-siapa nak bangkang? Ada. Tak ada. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga. Alhamdulillah. Ada? Tapi itu jarang. Yang tutup perut boleh buka kaki. Orang belakang boleh tengok kaki ya. Wanita-wanita boleh tengok kaki lelaki lepas tu. Kaki je. Tak boleh angkat sikit tabiur tu. Ataupun sebab nak jadi imam takbir intiqalat tu biar kuat sikit. Ya Allah. Allah. Nak kuat biar dengar orang belakang. Itu sebagai isyarat. Ya. Nak jadi imam tu. Bila dia tukang azan, orang azan mesti suara kuat. Kalau antara suara sedap dengan suara kuat, yang mana kita pilih? Suara kuat. Tapi nak pilih betul-betul kuat dan sedap. Itu okey. Imam orang itu suara nak kuat, intiqalat tu. Yang lain tu tak apa. Yang patut dia kuat lah. Baca Fatihah kena kuat, baca ayat kena kuat ya. Itu dia. Jangan orang belakang tak dengar. Tambah kalau ada hujan pula tu. Kalau ada hujan atap zinc pula tu macam mana? Langsung tak dengar. Dia tengah sujud tu. Budak ke belum? Budak ke belum? Budak ke belum? Budak ke belum? Tengok kata. Belum dia letak balik. Batal ke tak main? Dia betul ya. Dia tak dengar pasal dia ya. Patutnya apa buat dia? Tengok atas belum lagi macam. Tunggulah. Dia tak batal semayangnya kalau dia kalau dia bangkit sebelum imam tak apa. Jangan 3 rukun lebih. Itu baru batal ya. Alright ya. Okey, mana ada soalan? Okey tak? Jadi boleh tutup. Tapi nampak kaki ya, hak kaki. Jangan kata lagi. Lagi? Tak ada. Korban Ustaz. Korban. Itu penama duduk dalam
nama lah. Nama tu akan sembelih dengan dia punya korban ni. Boleh tak? Boleh. Dia korban sendiri itu yang lebih baik. Dia sembelih sendiri. Itu yang lebih baik ya. Tak salah. Kalau ada orang lain, kena wakilkan. Kalau ada orang lain menyembelihnya, wakilkan kepada si penyembelih itu ya. Saya wakilkan kepada tuan untuk menyembelih korban ini. Itu kan kena wakil lah. Atau bertulis pun boleh. Atau saya wakilkan surau ini untuk menguruskan ibadah korban. Tak apa, boleh gitu ya. Okey, lagi. Korban ni hukumnya apa? Sunat muakkadah. Sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut. Ya. Jangan apa? Jangan tinggal. Biar tiap tahun. Tiap tahun kita kena korban. Saya bukan sudah. Udah lah. Tapi sunat lagi tak? Sunat lagi ya. Walau mudah sunat lagi. Tak kira berapa kali ya. Atau kalau banyak esok dia kata apa? Apa guna korban tu? Apa guna korban tu? Untuk menjadi kenderaan kita dari kubur ke padang mahsyar ya. Dari kubur ke padang mahsyar. Supaya kita nanti ada kenderaan. Ada orang dari kubur ke padang mahsyar naik unta. Ada orang naik kobor. Ada orang naik lembu. Ada orang naik kebas. Ada orang naik apa? Naik kambing. Jadi kenderaan dia. Jangan bayangkan kobor dunia ni sampai siapa naiknya berlumpur je. Ini canggih punya kobor. Lebih canggih daripada kuda Lone Ranger. Tahu kuda Lone Ranger? Tak tahu. Nama kudanya apa? Silver. Hayya Silver. Macam tu. Lebih canggih daripada itu ya. Jadi mudah-mudahan kita berkorban dan dapat di akhirat nanti kenderaan daripada kubur kepada mahsyar. Bukan ada tanda arah tu di sana. Lapang je tau. Ada orang yang berjalan kaki, ada orang yang merangkak, ada orang yang mengesut, ada orang yang jalan kepala ke bawah, kaki ke atas. Ditanya Aisyah, macam mana ya Rasulullah? Kepala ke bawah. Tak masuk akal tu. Kata Rasulullah, memang di dunia ni macam tak masuk akal. Tapi di akhirat semua boleh jadi ya. Semua boleh jadi. Jadi kalau itu berkorbanlah ya.